Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So, selamat datang ke kelas matematik form 4. Mungkin ada yang dah pernah jumpa saya waktu free class hari tu, ataupun ada yang saya tak pernah berjumpa saya. Okey, apa saya ulang Okey, so nama saya Ham. Saya akan mengajar matematik dan juga account bagi SPM levels. Okey. Jadi pada hari ini saya nak bawa chapter fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu boleh ubah. Dan actually sebenarnya kita dah cover waktu pre-class hari tu, tapi saya nak cuba bawa balik secara teliti lah. Sebab itu saya rasa saya hanya bawa sedikit saja, tak banyak. Jadi kali ni saya akan bawa lebih kompleks. Saya tak pasti ada yang pernah masuk untuk hari Isnin tak silap, hari Isnin ke hari Selasa, saya lupa. Untuk kelas matematik form 4 itu dengan kita FD. So saya tak sempat nak tanya dia topik apa, part mana yang awak belajar. Dan hari ni saya maybe akan bawa this part maybe dalam masa 2 minggu lah. Maybe lagi 2 minggu kita akan bawa masuk terus chapter bab 2. Sebab saya tak nak lama-lama sebab saya pun nak kejar lagi dengan chapter-chapter lain, dengan kelas-kelas lain Okay. Jadi izinkan saya mula chapter ni. Ambil masuk. Okay. So izinkan saya mula chapter pada hari ini dengan memperkenalkan balik apa yang awak akan belajar. So rasanya bila awak belajar je balik form 4 chapter ni, awak akan belajar macam mana nak cari. Sekejap Okay. Siapa yang ada buku teks boleh tengok buku teks. Siapa yang tak ada buku teks, berilah saya rasa nak lebih prefer pada buku teks. Okay. So bila jumpa je chapter ni, pertama sekali awak kena tahu that okay. So pertama sekali bila jumpa chapter ni, awak kena faham awak ada dia punya bentuk am. Okay, bentuk am dia ialah y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini merupakan awak punya bentuk am. Katakanlah saya tulis kat sini y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 4. Adakah ini apa dia punya bentuk am? Yes. Kenapa? Walaupun tak ada b ataupun c sekalipun, dia still dikira bentuk am sebabkan ada kuasa 2. Kuasa 2 as kuasa tertinggi. Katakanlah saya ubah. Okay. Katakanlah saya ubah. Okay. Katakanlah saya ubah. Saya tulis kat sini. Saya tulis kat sini ialah y sama dengan 2x tolak 4. Adakah ini persamaan kuadratik? Tidak. Kenapa? Sebabkan kuasa tertinggi dekat sini ialah 1. Awak tak nampak kuasa 1 tu? Kuasa 1. Cuma tak nampak. Awak tak akan nampak kuasa 1. Jadi, kuasa yang tertinggi kalau wajib kuadratik adalah kuasa 2. Okay. Kalau kuadratik, mesti kuasa 2. Confirm. Jangan masuk. Jadi, saya sambung sikit. Okay. Next one. Kita nak perkenalkan dulu apakah item-item ataupun apakah maksud A, apakah maksud B, apakah maksud C. So A merujuk kepada bentuk graf ataupun the shape of the graph. Kalau dalam bahasa Inggeris the shape of the graph, selalunya awak akan tahu ada bentuk senyum, ada bentuk masam. Saya rasa waktu form 2 pun awak dah belajar. Tak pasti. The shape of the graph itu sendiri. Iaitu kalau senyum macam ni dia adalah positif, kalau masam dia adalah negatif. Orang akan ingat macam ni je. Positif, masam adalah negatif. Macam tu Sorry tu saya cincai sikit. Okay, next one. Part C, B merujuk pada part simetrik ataupun dalam bahasa mudah dia adalah titik tengah. Okay. Saya ulang sikit lagi. Okay, paksi simetri, B ni merujuk pada paksi simetri ataupun titik tengah. Katakanlah saya kat sini punca 2, 4. Macam mana nak cerita tengah dia? Tambah 2 bagi 2. Tambah 2 bagi 2.
Ataupun part C dia dah ada formula. Formula dia apa? X sama dengan negatif B over 2A. Saya ulang, apakah formula bagi part C simetri? X dengan negatif B bagi 2A. Faham atau tidak? Faham Kalau faham, saya boleh teruskan sikit lagi. Iaitu next one is pintasan Y. Pintasan Y, dia merujuk kepada yang awak kalau lukiskan. Ini Y intercept, ini X intercept. Okay. Kan kalau awak rujuk awak punya okay. Kalau katakan lukis kat sini, dia langgar kat sini, ini ialah awak punya Y in Z. Okay. Okay, next saya bawa pula macam mana kita nak cari punca kalau dia minta punca kan. Oh, macam mana kata dia minta punca? Contoh dia minta punca macam mana? Kalau dia minta punca kat sini, awak kena pakai kaedah factoran ataupun rumus. Rumus ni jarang saya tak pasti dalam buku teknik ada ke tak. Tapi saya saya nak lompat sekejap. Saya nak pergi kepada graf dulu. So akan bahagian awak pertama awak ialah graf. Okay, so macam mana nak lukis graf? Ini tips yang saya belajar daripada AdMax Kacang. Kalau korang boleh tengok dia punya video about how to sketching quadratic graph. Selalunya dia akan guna S, Y. Ini yang tips yang digunalah. Saya tengok video itu. Dia pakai S, Y, R, M. Firstly, the shape. The second is the y-intercept. Okay. Inilah roots. Dan M is minimum or maximum point. Okay. Shape ni apa dia? Shape ni bentuk. Okay. Shape ni apa? Shape ni bentuk. Y-intercept, pintasan Y. Roots adalah punca. Maximum or minimum point lebih merujuk kepada titik maksimum or titik minimum. Ini kalau awak lukis gambar rajah kan, kalau awak lukis katakanlah awak lukis shape ini maksimum, ini minimum. Kalau macam ni, ini maksimum. Okay. Jadi kita tengok dulu macam mana kita nak applykan this part dalam kita punya lukisan graf. Saya ada dua soalan, saya ubah sikit saja. So the first question, dikasih kat ni, diberi fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 8x. Macam mana kita nak buat? First kita tengok shape. Positif ke negatif? Apa dia punya A tu positif ke negatif? Boleh tulis kat komen. Positif ke negatif? Positif. Positif kita senyum ke masam? Macam saya kata tadi, positif tu senyum ke masam? Senyum. Kalau senyum, maknanya okey, senyum okey, senyum. Jadi kita kena buat apa? Kita lukis better. Awak lukis dulu. Better orang selain lukis ni dulu, betul tak? Kita lukis ni dulu. Lukis part C dulu. Lukislah part C, F, X. Lepas tu awak lukislah kat sini, X. Okay. Pas lukis dulu ni. Okay, the second one, y-intercept. Oh, betul. Sekarang ni, dekat dalam soalan ni, ada tak dia punya y-intercept? Y-intercept dia ada tak? Tak ada. Ada jawapan lain? Ada seorang jawab tak ada. Tak. Okay, kalau tak ada maknanya awak tak akan lukis graf tu, dia macam ni. Awak tak akan lukis graf macam ni, tak. Awak mesti lukis graf tu, dia akan tak sentuh ke part CY, macam ni je. Betul atau tidak? Tell me. Betul atau tidak? Dia tak akan sentuh pun. Betul. Kalau betul, okay. Kalau betul, dia tak akan sentuh part CY, maknanya graf kita ni hampir betul lah. Okay. Maknanya senyum dengan tu. So kita buat macam ni lah. Okay.
Okay. Jadi kita dah dapat shape, kita dapat y-intercept tak ada. Now, next one, kita pakai roots. Roots dia adalah punca. Macam mana saya cakap tadi nak cari punca, kita tengok sini balik. Punca pakai kaedah pemfaktoran. Okay. So, saya harap tolong semua ada kalkulator sekarang. Cari punca untuk soalan ni. 2x kuasa 2 tambah 8x. Tulis dekat chat. Okay. InsyaAllah skema nanti saya hantar dekat dalam grup matematik. Siapa yang tak ada dalam grup matematik boleh join grup matematik. Nanti saya nota nanti saya hantar kat sana. Nota dan juga skema. Nota dengan skema ni saya dah buat sekali. Nanti saya hantar. Everyone have calculator or not? Tak ada calculator ke sayang? Awak penat apa tu? 4 tahun awak belajar matematik tak ada calculator. Okay. Kosong dengan negatif 4. Jawapan lain? Ada yang membangkang tak? Ada yang nak bangkang? Okay. Saya rasa ni lah jawapan dia. Okay, kosong dengan negatif 4. So, bila jumpa kosong dengan negatif 4, sebenarnya kita kena adjust sikit. Sebabkan negatif 4 tu duduk kat belah negatif. Negatif akan duduk belah kiri. Okay. Okay. So, bila nak lukis, awak akan lukis macam ni. Kan? So, firstly sana, paksi X, Fx dengan dengan X. Betul. Dan awak tahu dia melanggar kat sini. So awak lukis dulu. Awak lukis dulu dia punya melengkung. For better. Sebab saya takut nanti awak dia tak reti kan. So pastikan langgar dulu kosong. Kosong ni asalan. Langgar di sini dulu. Memang barai sikit. Sekejap sorry. Memang barai sikit saya lukis. Sorry. Okay. Dan awak lukis pastikan kena paksi macam ni. Contohlah macam ni kan. Okay, macam ni. Kat sini awak punya negatif 4. Jangan tanya kenapa negatif 4 tak belah kanan. Belah kanan tu positif risau kadang-kadang. Saya takut nanti korang ada yang tertanya. Allah. Risau nanti ada yang tertanya. Negatif 4 tu belah kiri. Sebab negatif. Boleh atau tidak? Kalau boleh, tanyalah. Kalau tak boleh, tak apa. Saya boleh kecapkan dengan satu soalan kuadratik. Saya sini juga soalan dia. Ada banyak soalan. Saya kalkulus nak habiskan kelas. Boleh. Okay. Ada soalan dia? Okay. So next one saya bawakan lagi satu soalan melukis graf. Kita tengok. First macam saya ajar tadi SYRM. Kita guna ni. Shapes. Y-intercept. Semua tu. Sebenarnya saya tak dapat actually proper. Okay. So the first is S to shape ataupun Y-intercept R roots ataupun punca M minimum dan maximum point. Kat sini kita tak, okay. Izinkan saya tegur, dekat sini bila kita tulis graf, kita tak perasan pun kita tak buat maximum dengan minimum point. Selalunya buat. Tapi ada setengah dia tak tahu pasti tengok atas markah. Tapi better kalau nak buat boleh. Okay. So kita buat dulu maximum dengan minimum point. So bila buat maximum dengan minimum point, saya tahu tak, korang belajar kejap. Saya tahu sikit, saya tengok teks, saya takut korang tak tu. Sebab saya itu at max. Maximum minimum point. Tak apalah, saya rasa itu at max ni. So kalau max saya 3 saja. SYR. Kalau max ada 3 saja. Tapi SYR. Shape, y-intercept dengan root. Saya rasa minimum dengan maximum point tu awak belajar dah at max. Kalau boleh at max lah. Okay. So saya bawakan okay. The next one saya bawakan pula ini. Macam mana kita nak buat?
First, cari dulu paksi X, paksi Y. Buat dulu. Ini benda basic yang awak kena buat. Tak buat tak. Okay. Abaikan dua saya yang pelik tu. Okay. So, bila awak buat sahaja HX dengan X, kan di sini bila awak nak buat saja, awak tengok X lah. Kau saya cakap shape. Okay, soalan saya di sini. To all guys. Okay, benar-benar masuk Saya baru buat soalan untuk lukis graf. Okay, soalan saya kepada semua orang. Sekarang ni soalan kita, shape dia, bentuk dia positif ke negatif? Senyum atau masam? Masam. Negatif masam. Masam. So bila masam kita buat masam dulu kan? Okay, dah tahu dia masam. Second, ada tak white intercept? Ada. Berapa? Tak. Kenapa yang tak tu? Kenapa yang jawab tak tu? 8. Yes, 8 tu white intercept awak. Jangan kata tak ada. Melainkan kat sini saya ubah dia jadi negatif 2x. Saya ubahkan sini negatif 2x tambah 8x. Itu baru tak ada apa white intercept. Sekarang ni ada. Okay. Firstly kita dah dapat shape, kita dapat intercept. Okay, roots, punca. Berapa punca? Tengah kalkulator please. Berapa punca? 2, negatif 2, 2. Negatif 2, 2. Okay. Negatif 2, 2. So, bila awak buat sahaja ni, awak lukis lah. Negatif 2 kat sini, 2 kat sini. Lepas tu 8 letak mana? 8 letaklah sini. So, awak lukis je lah. Lukis. Patutnya kalau lukis tu bebas lah dulu. Tapi kalau kau nak lukis bebas kan, kau tak nak lukis macam contohlah kau tak nak lukis macam ni kan. Kau nak lukis macam ni dulu. Kau nak lukis bebas dulu baru kau nak lukis tu. Kau dah tahu punca kan? Punca dia berapa? Negatif 2, 2. Dapat Negatif 2, 2. Sorry, dia bukan koordinat. So X2 sama dengan negatif 2, 2. So kau lukis lah, korang lukis lah macam ni. Betul lukis bebas dulu kan. Dia ada setengah pantang larang bila kau nak lukis benda ni. Okay. Lepas ni kan negatif 2, 2. Okay. Tip saya nak buat saja ke graf. Bukan nak buat graf. Jangan lukis graf tu terlalu tajam. Macam ni tak boleh. Jangan macam ni sangat. Ini lagi yang tak boleh. Dia asalkan macam ni. Dia asalkan dia jangan terlalu padam. Dia jangan terlalu macam tu sangat. Asalkan dia punya bentuk tu dah boleh nampakkan dia as satu graf kuadratik. Okay, next for next part saya bawakan pula macam mana kita nak buat. Saya nak soalan ni, saya nak soalan bawah. Soalan dah saya buat. Okay, kepada yang join kelas saya mesti dah tahu soalan ni. Soalan ni saya dah pernah buat. Korang boleh refer YouTube dekat YouTube Ejusoma Plus. Korang boleh tengok sana dan subscribe. Okay, soalan ni saya dah pernah buat dekat free class. So saya nak buat soalan lain. Okay, saya nak buat soalan lain. Sekejap banyak soalan. Okay, saya buat soalan ni dulu. Okay. Okay. Soalan macam mana kita nak cari? Dia bagi information kat sini. Ini ialah segitiga bersudut tegak ya. Sorry. Ini segitiga bersudut tegak. Ini ialah segitiga bersudut tegak. Kita ada panjang kat sini X tambah 9, X tambah 2 dengan kuasa 2, 3 belah kuasa 2. Jadi macam mana kita nak cari nilai X sekarang ni? Bagi idea. Ada orang boleh cakap dia boleh pakai luas. Okay. Ada orang kata boleh pakai luas. Ada orang kata boleh pakai teorem Pythagoras.
Luas tak payahlah. Sebab kalau nak pakai luas, awak kena cari, awak kena ada informasi luas. Pakai apa tadi boleh? Boleh pakai apa tadi? Pakai formula teori Pythagoras. Boleh. Sebab kan di sini awak tak ada luas tau. Dia bagi macam ni je. Kalau pakai teori Pythagoras boleh. So macam nak pakai teori Pythagoras ialah ikut formula. A square plus B square equal to C square. Ini formula. Jadi formula kita ialah kat sini. X tambah 2. So formula kita sini ialah X tambah 2 tambah X tambah 9 sama dengan 13 kuasa 2. 13 kuasa 2 sama dengan berapa? Ladies and gentlemen, 13 kuasa 2 sama dengan berapa? Hello. Dengar ke? 169. Jap, korang boleh dengar suara saya tak? Ya, boleh Okey, 169. Boleh. Sebab saya tak tahu kenapa mic saya tiba-tiba dia senyap. Okey, 169. 169 as your... Okay, biarlah. Okey, 169 as your tu. So, kat sini awak dapat 169. Oh, sorry, kuasa 2 tadi. Kuasa 2. 169. So, kat sini awak kembang dulu. X tambah 2, kuasa 2 tambah dengan X tambah 9, kuasa 2. Kembangkan dulu. Kat sini berapa? Dapat X kuasa 2 tambah 2X tambah 4 tambah X kuasa 2 tambah salah. Lepas tu kat sini dapat X kuasa 2 tambah 4X tambah 4 tambah X kuasa 2 tambah 9 kali 2. 9 kali 2, 18X tambah 81. Betul ke? 9 kuasa 2, 31 81 Ya, okey. So, apa yang awak buat kat sini, ini awak boleh samakan sahaja X, awak dapat sini 2X, bawa ke sini 2X kuasa 2, 4 tambah 18, tekan kalkulator. Saya malas nak tekan. 4 tambah 18, 22. Okey, atau dapat 2. Okey, so dapat sini dah 22. So dapat 22X pula. Lepas tu dapat sini ialah 2X kuasa 2 tambah dengan 22X tambah 4 tambah 81 tolak 169. Berapa dapat? 4 tolak 4 tambah 81 tolak 16. Dapat 169. Macam mana dapat 4X? Sebab apa, macam mana nak cakap? Okey, saya terang dulu sikit macam mana dapat. Okey, bila awak jumpa kan, awak pernah tahu tak kaedah yang kalau jumpa kuasa 2 ni macam mana nak buat? Okey, macam ni dia boleh jadi macam ni tau. X tambah 2. Okey, sekarang ni bila awak jumpa saja kuasa 2, dia satu kaedah mudah, 3 tempat kosong, depan dan belakang always positif. Ni awak kuasa 2 kan, nak dapat tengah. Okey, sekejap, macam mana saya explain, saya terlalu sangat. Sekejap Okey, macam mana nak dapatkan kalau macam ni. Okey, so X tambah 2 kuasa 2, 3 tempat kosong. So the first one always X kuasa 2. The second one, awak nak dapatkan yang tengah, awak darab 2 dengan 2X. 2 dengan X dapat 2X, darab 2 dapat sini 4X. 2 kuasa 2, 4. Faham atau tidak? Tengah tu maknanya dalam kurungan awak tu ada 2, 1X tambah 2. Jadi awak akan X darab 2. Lepas awak darab 2. Faham dia macam tu. Awak actually, kalau pernah jumpa teknik tu, awak confirm faham. Okay, saya sambung. So, awak terus dapat 2X sama 2.
2x kuasa 2 tambah 2x tambah dengan, okey, tadi berapa? 4 tambah 18 tolak 169. Okay, besar ni 4 1, sorry, tolak 169. I want you guys to apa? Dia kuasa 2 sebab kita guna teorem Pythagoras kan? Memang. Sekejap dia kuasa 2 sebab kita guna teorem Pythagoras kan? Ya, awak kita guna teorem Pythagoras punya teknik, takkan kita guna luas. Kita hanya boleh guna luas kalau dia bagi luas tu berapa. Kalau tak bagi macam ni, kita guna teorem saja. Okay? Okay, tadi kita dapat jawapan saya dapat ialah negatif 84. Betul ke? Can anybody answer me in the chat? Soalan tak jelas? Sekejap, hello. Kurang sikit. Kurang Sekejap Sebab tadi mic saya mati. So saya tak tahu mic saya ni boleh dengar ke tak. Sekejap kejap. Sekejap guys, sekejap. Saya rasa mic saya mati ni. Sekejap. Okay, sekarang mendengar tak? Sekejap, saya tengok dulu apa masalah ni. Okay, sorry. Sekarang mendengar ke? Okay, jelas Okay, tak tahu kenapa mic mati. So, boleh. Okay, sekarang boleh. Okay, now kita sambung. Macam kita dah dapat. So, sekarang ni awak dah dapat jawapan dia adalah negatif 84. Betul atau tidak? Itu soalan saya tadi. Dari tadi saya tanya. Awak dapat negatif 84 ke? Negatif 84. Dapat ke? Kalau dapat, kita teruskan. Okay? So, saya nak tanya awak sebab saya perlukan awak punya answers. So I can confirm lah. Soalan pada negatif 84. Sama kosong. Okay, persoalan saya, awak semua tolong bagi kerjasama. Adakah kita boleh kecilkan S1 persamaan pemudah? S1 persamaan kualiti yang termudah? Boleh atau tidak? Okay. Boleh. Yang lain? Tak apa. Korang check je. So like I could know apa korang cakap. Boleh. Okay. So boleh kita bagi dengan CV berapa? Paling kecil lah. Kita boleh bagi dengan CV berapa? CV 2. Kita bagi dengan CV 2. Okay. So sekarang ni, bila kita dapatkan yang ini, kita nak bagi dengan CV 2. So bagilah dengan CV 2. So kat sini awak akan dapat 2. So bagi 2 lah 2, 20 dan 11, 24. So lepas ni X kuasa 2 tambah 2, negatif 84. Negatif 84 bagi dengan 2. Dapat sini jawapan dia lah negatif 42. Kuasa 11. 11x tambah tolak 42 sama dengan kosong. Wait, ada yang baru dah masuk nak setengah jam dah baru masuk. Selamat datang kepada yang baru masuk. Saya baru je nak jawab, nak buat soalan. Okay, cuba awak factorize dan bagi jawapan akhir terus. Saya nak buat kurungan sama kosong. X sama dengan berapa? Berapa jawapan awak? Put in the comment. Put in the chat. So I can know. Negatif 3. 3 negatif 14. Maksudnya 3. Jawapan memang macam tu 3 dengan negatif 14. Sekejap. Saya tengok dulu. 4. Okay, macam ni. Rakaman tu saya rasa tak pasti. Sekejap. Okay, bagi saya explain sekejap Okay. Nanti boleh bagi rakaman Google Meet dalam grup boleh. Saya tak pasti sebabkan rakaman tu bukan under saya, under technical, tapi saya rasa technical akan upload ke YouTube Jusuma Plus. Nanti saya akan bagi dekat akhir kelas. Okay.
Ataupun insyaAllah kalau saya ada masa, saya boleh bagi dalam grup. Okay? Jangan risau. Nak fahamkan betul-betul. Yes, chapter ni sebenarnya awak kena faham betul-betul. This is the basics. InsyaAllah nanti dalam grup saya bagi. Kalau boleh lah. Maybe malam nanti saya bagi. Okay, so saya sambung. Saya lupa tadi. Boleh apa? Sekejap saya scroll balik chat. Saya lupa. Negatif 3, negatif 4. Okay, bless. Okay. So, bila awak dapatkan kat sini, awak dapat jawapan dia lah 3 persenjataan 3 dengan negatif 14. Okay. Saya bukan nak buat kelakar, tapi saya nak awak faham. Okay, negatif 14. Okay. So, kat sini lah X tolak 3, X tambah 14. Kenapa? Okay. So, jawapan awal akhir awak, sepatutnya awak tak boleh sepatutnya awak ambil X sama dengan 3. Sepatutnya. Kenapa kena reject 3, 14? Negatif 14. Okay, ada setengahnya tak tahu. Okay. Ada setengah dia tak tahu kenapa kita banyak. Okay. Ada setengah kita tahu kenapa kita kena tolak negatif 14. Kenapa kita tak akan ambil negatif 14. So, tu lain. Awak pergi kedai mamak. Betul, hari biasa bukan puasa. Kalau pergi time puasa, kantoi, korang siap. Kalau pergi mamak hari biasa, sebab panjang mana negatif. Ya. Ya, betul. Panjang tak ada negatif. Tapi saya bagi konsep yang mudah kalau korang nak faham. Katakanlah kau pergi kedai mamak. Apa kau nak kata, mamak bayar. Kau kata, okay, apa total semua negatif RM14. Tak ada. Tak ada Panjang, si padu, semua tak ada negatif. Kalau ada negatif tu, korang pergi salah kedai tu. Anything yang melibatkan unit jarang ada negatif. Okay. Tak ada panjang negatif 3. Tak ada kau pergi nak bagi dating kata, awak nak pergi pukul apa? Kita nak pergi pukul negatif 3 petang. Tak ada. Tak ada. Itu orang sesat. Okay. So next one saya pergi pula soalan nombor 3. Okay, ni ungkapan saja. Ni tak ada, dia tak boleh tak boleh kau nak factorize. Kau factorize kau gila dik. Tak ada. Sebab ada X dan ada Y. So macam mana kita nak kembang? Okay, konsep dia mudah. Awak kembang je macam biasa. Awak belajar form 2 kan? Kembang. So sini berapa? 1, 2, 3, 5XY. Ni macam basic algebra je. 5XY negatif 3Y kuasa 2 tolak 2X kuasa 2 tolak 6 tolak 6Y. Sorry 6XY 6XY. Okay, insyaAllah nanti jawapan saya bagi dalam grup. Okay, ni hanyalah sekadar untuk pemudahkan. Maksud saya, ini hanya sekadar ungkapan saja. Ungkapkanlah jawapan dia macam ni. Okay, so next one. Soalan ke? Kenapa negatif 3Y kuasa 2? Bukan negatif 15 ke? Negatif 13? Kejap. Saya cek balik. Sorry. Tak lupa. Sorry. Thank you Farah kerana menegur. Ya Allah, tak perasan saya. Patutnya tak perasan. Patutnya negatif 15. Sorry. Ya, kita di bulan puasa ni penuh dengan keberatan. Sorry. Y. Okay. Tolak negatif 2X kuasa 2 tolak dengan 3XY. 6. Okay, saya minta maaf tak tahulah kenapa, maybe saya terlalu mengantuk. Dan dekat sini awak boleh potong. Awak susun je lah balik kan. Awak susun balik, dapatlah jawapan dekat sini ialah negatif 2X kuasa 2 tolak 15Y tolak 5 tolak tu dapatlah XY saja. Betul kan? 5 tolak negatif 6 negatif 1. Okay. Tak boleh. Okay, biarlah. Sebabnya soalan ni dia ke bawah atas sikit. Keluar sekejap. Saya badan sikit atas ni. Okay, selesai tak? Kembang. Ini basic saja. Okay. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Kalau tak ada, kita teruskan sikit lagi. Okay, soalan terakhir kot. Tak ada. Okay. Rasanya soalan last kot. Tak tahulah ada soalan yang kita.
Tak apa, yang lagi kita akan buat yang atas sebab yang atas tu soalan dia lagi mencabar sebab ada pecahan. Sebab ini tak boleh buat pecahan, so saya tak nak buat lagi. Saya takut spoil mood. Okay. Sorry puasa je. So saya macam dia speechless sekejap. Okay. Soalan, kita tengok soalan pertama. Tengok soalan nombor 4. Punca bagi persamaan X kuasa 2 tolak P X sama 690 ialah 3. Cari nilai P. Macam mana nak cari nilai P? Apa kita tak tahu. So, okay, dekat sini awak dah diberi punca apa? Kat sini punca sama dengan 3. So, macam mana nak cari nilai P? Anyone could give me idea? Macam mana nak cari nilai P? Saya suka menanyakan soalan kepada student. So, actually biar dia orang faham sendiri. Macam mana nak cari nilai P? Gantikan X dengan 3. Betul ke? Saya bagi idea dulu untuk korang. Fikir dulu. Sebenarnya tak tahu ni kebat ke tak bagi korang. Idea apa? Kalau korang ada idea lagi, cuba fikir. Okay. Okay, Bak kata si Farhan ni betul lah. Gantikan X tu sama dengan 3. Kenapa? Kalau tak ganti, macam mana kau nak cari nilai P tu, betul tak? So, sebabkan kenapa? Macam, okay, mesti ada yang macam nubis pula, astagfirullahaladzim. Macam orang-orang baru lah belajar di chapter kan. Kenapa kena gantikan 3? X ni punca. Aku faham X ni punca. So, aku kena ganti kalau punca tu nombor 3. Dia macam X bagi persamaan tu. Faham? Jadi, awak kena gantikanlah 3 kuasa 2 tolak P 3 tambah 6 sama dengan kosong. Sini dapat berapa? 9. 9 sama dengan negatif 3 P tambah 6. Sorry. Mana pula dah sikit sini. Sorry. 9. Dengan kosong. 9 tambah 6. Berapa? 9 tambah 6. 15. 15 sama dengan 3P. P sama dengan 5. Jadi, this is your final answer. Punca ini adalah jawapan dia. P sama dengan 5. Okay. Okay. So, saya nak bawakan 2 soalan last dekat atas. Ini tak apa. Ini awak boleh refer dekat YouTube. So, YouTube saya tulis kat sini. YouTube Suma Plus. Boleh check dekat YouTube. Sekejap, sorry. Tak terpada balik. So, okay, kepada yang nak tengok macam mana saya buat soalan ni, korang boleh check YouTube Suma Plus. Pergi check kat sana. Dan insya-Allah dia admin dah upload saya punya video untuk soalan untuk chapter untuk free class saya buat chapter persamaan kuadratik dengan operasi set. Okay, dan saya tak boleh janji maybe minggu depan our next class saya akan terus pergi base number ataupun asas nombor. Okay. Saya tak janji tapi saya cuba. Sebabkan saya tahu maybe korang actually dah belajar chapter ni banyak kali kan. Jadi saya terus baik harap kelas menjadi. InsyaAllah saya maybe minggu depan saya terus pergi base number. Saya lompat terus. Sebabkan korang kelas 2 kali session setahu saya awak dengan Tutor Edri dengan saya hari Khamis, awak dengan Tutor Edri hari Selasa. Okay. So buat pula soalan yang melibatkan pecahan. Awak melibatkan pecahan ni pening betul tak? So apa kita buat dulu? First, kalau jumpa pecahan, jumpa soalan pecahan awak apa? Clear kurungan. Awak clearkan kurungan. Ada kurungan? Ada. Kembangkan. So kat sini apa? 2P kuasa 2 tambah 18 over 3 sama dengan 5P. Awak clearkan dulu yang ini. Kenapa awak kena clearkan? Supaya nanti bila awak nak, kalau awak nak atas ni dulu, kan? Nanti awak serabut pula nak kembang. Betul awak kembangkan dulu. Clearkan pecahan. Second, kalau ada yang kat bawah, bawa naik atas darab. Ni, bawa naik atas darab.
Dekat sini dapat 2P kuasa 2 tambah 18 sama dengan 15P. Next one apa? Jadikan dia as bentuk arm. So dapat sini 2P kuasa 2 tambah dia susun jadi bentuk arm terus dari negatif 5P tambah 18 sama dengan kosong. Boleh kecilkan? Tak boleh. Tengah kalkulator sekarang. Cuba tengah kalkulator berapa awak dapat? Bukan saya seorang je yang tekan kalkulator. Saya ada je ada kalkulator kat sebelah saya. Tapi saya nak awak cuba tekan kalkulator. So your calculator is functioning. Ya? Awak jangan awak beli kalkulator, awak guna time alert. Saja tak nak. Tak nak macam tu. Sekejap Okay. So negatif 6 dengan 3 per 2. Okay, 6 dengan 3P tolak 2. Patutnya asal jadi sama dengan kosong lah. Ada soalan tak dekat sini? Macam mana boleh dapat 3P tolak 2? Sorry. Terbalik. Salah. Patutnya terbalik ni. 2P tolak 3. Saya tak maaf, salah. Sorry, saya salah part. Kalau tak faham, kat sini awak dapat 3 per 2. Bila awak nak convertkan dia jadi, so kan dapat 3 per 2. Awak nak convert jadi purata jadi X sama dengan 3 over 2. Ini awak nak atas. Bawah macam cakap tadi, bawah naik atas. Ada 2 3. So dapat jawapan akhir awak. Put. Allah. Okay, dapat jawapan akhir awak sama dengan kat sini P sama dengan 6 negatif 3 over 2. Positif. Sorry. 3 over 2. Settle. Okay, boleh saya bawa last soalan. Okay, saya bawakan satu last question di sini. Before saya akan end class. Maybe saya akan end dalam pukul 6. Sudah pasti. Tengok macam mana. Okay. Jumpa saja macam ini. Apa awak buat? First saya cakap tadi. Kalau tak ada kurungan, tak apa. Kalau tak ada kurungan macam ni, bawa naik atas terus. So, lepas ni adalah 2y kuasa 2 tambah y. 2y kuasa 2 sama 2y kuasa 2 tambah y sama dengan negatif 6 2y tambah 1. Jumpa kurungan buat apa? Kembangkan. Lepas ni 2y kuasa 2 tambah y sama dengan negatif 12y tambah berapa jadi? Tolak 6. Okay. Jadi apa tahu tolak awak buat apa tahu? Jadikanlah bentuk arm. Jadikan bentuk arm awak buat apa sini? 2y kuasa 2 tambah y kuasa 2 tambah 12y tambah 6 sama dengan kosong. Apa sih 2y kuasa 2 tambah 13y tambah 6 sama dengan kosong. Tekan kalkulator. Berapa dapat? How much you get? Saya perhati chat sekarang. Berapa dapat? Sekejap. Tak apa saya tunggu. Boleh tekan dapat saya tunggu. Kalau nak tekan komputer, tekan komputer dulu. 1 per 2 tengok negatif 6. Okay, dapat kat sini dapat y sama dengan 1 per 2 y tolak 6. So lepas ni apa? 2y tolak 1 y tolak 6 sama dengan kosong. So dapatlah jawapan akhir awak. Positif negatif kan? Sebabkan semua negatif. Semua negatif ke? Kalau semua negatif lah.
1/9, -1/2, -6. And this is your final answer. Okay? Oh, tak dengar suara ke? Tak apa, tak apa. Nanti awak tengok kat YouTube. Tak apa, tak tahu lah kenapa. Line saya kat sini tak adalah problem. Nak kata problem, ada juga problem. Okay? Jadi, dengar saya cakap kuat ni, so saya takut nanti tak apa, tak dengar. Okay. Before saya end kelas hari ni, kat sini hujan ada kilat sikit. Oh, okay, faham. Okay. Before saya end, korang ada masalah? Okay. Saya end, korang ada masalah tak dengan chapter ni? Sebenarnya. Tak ada Tak ada. Okay. Okay. For next class, saya akan bawakan chapter number basis. So tak pastilah sekolah awak punya tu dah ada ke tak, sekolah awak dah belajar ke tak number basis. Kalau tak lagi, insyaAllah saya akan ajar number basis. Maybe number basis saya akan take 2 weeks lah, 2 minggu saya akan ambil masa untuk buat soalan dan juga buat nota. Dan okay, itu saja. Terima kasih kepada yang datang pada hari ini. Apa yang saya nak cakap adalah, kalau awak nak score betul-betul matematik, please make banyak latihan. Awak jangan rasa dia awak gelabah dan sebagainya. InsyaAllah awak boleh score untuk awak punya form 5 nanti, awak naik SPM, awak boleh score insyaAllah. Jangan gelabah. Jadi, okay, itu saja daripada saya, Saham. I just want to say thank you for coming to my class. So, yeah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, semua orang boleh left group. Semua orang boleh left jam. Terima kasih. Thank you, sir. Selamat buka. Thank you. You're welcome. Selamat buka juga.